Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, saya Nizam Malik dan kita berlangsung secara live sekali lagi di Facebook page Invest for Me. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan saya tahu kalau saya buat live mungkin anda tak join sesi saya secara live sebab saya punya jadual live here and there. Okay, kejap-kejap saya live, kejap-kejap saya tak live. Buat masa ni saya punya jadual live agak huru-hara sikit. Okay, jadi it's okay kalau anda tak sempat nak follow saya secara live, it's okay. Tapi saya akan buat juga sharing dan juga content sharing ilmu berkaitan dengan private mandate dalam sesi live saya. So saya just harap kalau anda dapat ada masa kalau ada masa anda dapat luangkan masa anda untuk tonton sesi live saya ni. Kalau secara ulang tayang pun tak apa. Okey, so semoga ada manfaat kepada anda yang nak tahu tentang pelaburan melalui private mandate. Okay, alright, so terima kasih kepada anda yang sedang menonton secara live dan terima kasih kepada anda yang menonton secara ulang tayang. Okay, di mana sahaja anda berada. Okay, dan malam ni, okay, sesi live pada malam ni, topik yang ingin saya bincangkan ataupun share dengan anda adalah persoalan yang saya pernah terima dekat dalam Telegram channel Invest for Me. Okay, iaitu saya telah melabur dalam unit trust menggunakan duit dari EPF. Okay, daripada KWSP lah. Okay, jadi persoalannya adakah saya masih boleh melabur dalam private mandate? Okay, so mungkin anda juga ada persoalan tersebut. Okay, mungkin anda dah melabur dalam unit trust sebelum ni. Anda ada agent unit trust. Okay, dan anda dah gunakan duit dalam EPF anda untuk melabur dalam unit trust. Jadi adakah anda masih layak? Anda tertanya-tanya bila saya share tentang private mandate, anda rasa macam menarik pula private mandate ni. Jadi boleh tak anda terlibat melabur dalam private mandate? Itu persoalannya lah. Okay, jadi saya akan bagi anda dua jawapan malam ni. Bonus. Okay, bonus dua jawapan untuk anda yang tertanya-tanya tentang persoalan ini. Okay, yang pertama adalah bila anda dah melabur dalam dalam unit trust, okay, dan menggunakan duit dalam akaun EPF anda, okay, maka anda boleh pergi dekat mobile app iAccount KWSP dan anda boleh semak anda punya withdrawal eligibility. Okay, withdrawal investment eligibility macam tu lah. Okay, dan anda nak tengok dekat paparan member investment scheme. Okay, dekat paparan tu dia tunjukkan berapa amount dalam KWSP yang anda boleh keluarkan untuk melabur dalam skim pelaburan yang diiktiraf oleh EPF lah. Okay, salah satunya unit trust dan salah satunya lagi adalah private mandate. Okay, so bila anda tengok dekat iAccount mobile app anda tu dan anda tengok dia dah tak ada tau, members investment scheme tu dah kosong, tak ada. Maksudnya semua duit anda yang anda layak gunakan untuk melabur dalam unit trust ataupun private mandate telah pun diguna sepenuhnya untuk pelaburan dalam dalam unit trust tersebut. Okay, semua anda dah gunakan lah. Maksudnya ejen anda dah advise anda sebelum ni untuk gunakan semua duit yang anda layak untuk melabur dalam unit trust. Okay, jadi tak ada masalah. Anda boleh boleh je, apa yang anda buat tu dah betul dah. Okay, dan saya percaya kalau anda dah melabur dalam setahun ke 2 tahun dalam unit trust, anda akan nampak anda dah akan ada keuntungan dalam 10 ke 12% macam tu lah. Siapa yang melabur dalam lebih 2 tahun anda akan nampak anda ada keuntungan dekat unit trust tersebut. Okay, jadi kalau anda tak pernah semak, okay, saya nak ucap tahniah lah kalau anda dah mula nampak keuntungan anda dalam unit trust. Okay, jadi persoalannya adalah adakah anda masih lagi boleh melabur dalam private mandate kalau anda dah melabur dalam unit trust? Okay, jawapannya adalah sekiranya members investment scheme yang dekat dalam mobile app iAccount anda tu dah kosong, tak ada lagi, maksudnya anda tak boleh lagi nak keluarkan duit daripada KWSP untuk melabur dalam private mandate. Tak boleh. Anda dah tak layak lagi lah. Jadi anda kena tunggu caruman-caruman seterusnya kumpul lagi sampai ada jumlah yang layak untuk anda keluarkan untuk melabur dalam private mandate, barulah anda boleh melabur melalui private mandate menggunakan duit EPF. Okay, jawapan yang pertama adalah tak boleh sebab dah habis.
Okay, kalau anda punya withdrawal eligibility bukan LGBT eligibility, okay, dah berjaya dikeluarkan semuanya, okay, maka dah tak boleh lah anda nak melabur dekat dalam private mandate menggunakan duit EPF. So apakah pilihan yang ada? Okay, pilihan yang pertama adalah anda withdraw ataupun surrender anda punya pelaburan dalam unit trust. Okay, maksudnya anda tutup akaun unit trust anda dan anda masukkan balik duit tersebut ke dalam akaun EPF anda. Okay, dan Jasafin jalani LGBT bukan LGBT tu pangkah-pangkah macam tu Okay, alright. So bila anda stop investing dalam unit trust, maka unit trust modal dan keuntungan anda dekat unit trust tersebut akan kembali ke dalam EPF anda, dan anda akan nampak balik semula members investment scheme tersebut, okay, dalam anda punya KWSP account anda lah. Dan bila dah ada masa macam tu, maka anda dah layak untuk melabur dalam private mandate. Maka dah bolehlah anda mendaftar untuk buka account private mandate untuk melabur dalam private mandate unit trust, ataupun blue chip pun boleh, ataupun opportunity counters pun boleh dekat dalam private mandate. Ada beberapa pilihan yang anda boleh pilih, alright, dan anda boleh mulalah melabur dalam private mandate. Jadi maksudnya pilihan pertama adalah tutup ataupun stop investing dalam unit trust, tetapi melabur dalam private mandate. Itu pilihan tau, bukan saya suruh anda buat. Saya kata pilihan, okay, alright. Pilihan yang kedua, okay, tadi pilihan pertama, okay, sekarang pilihan kedua. Okay, so sekarang kalau anda dah melabur dalam unit trust dan ejen anda bagus, ejen unit trust anda bagus, anda ada buat untung dekat situ, maka anda tidak perlu tutup, anda tidak perlu surrender, anda tak perlu stop melabur dalam unit trust. Anda boleh teruskan, tak ada masalah. Okay, tetapi pilihan yang kedua adalah anda melabur menggunakan cash anda. Anda ada cash, contoh anda ada buat savings ke, anda ada buat pay yourself first, okay, anda ada tabung pelaburan, okay, yang khas untuk anda melabur tapi anda tak tahu melabur kat mana, maka anda boleh guna duit cash tersebut untuk melabur dalam private mandate. Itu pilihan yang kedua, okay, di mana anda still melabur dalam unit trust dan anda membuka account private mandate menggunakan cash yang anda ada, dan itu lebih mudah. Okay, lebih mudah. Kalau anda nak tutup account unit trust anda, lepas tu anda nak tunggu dia masuk dalam EPF, lepas tu anda nak buka account dengan EPF dengan private mandate, dia akan ambil some masa lah, some sort of time, okay. Tetapi kalau anda ada cash, anda boleh melabur dan anda boleh terus bermula, maka anda boleh terus sahaja melabur menggunakan duit cash anda, okay. Cuma pastikan duit cash anda tersebut adalah cash yang khas anda gunakan untuk tujuan pelaburan dalam private mandate, which is kalau boleh anda tak nak keluarkan dalam masa setahun lah. Sebab dalam setahun kalau anda nak keluarkan modal tersebut, anda akan kena withdrawal fee. Jadi pastikan anda ada cash yang memang anda gunakan untuk tujuan pelaburan, dan anda memang tak ada plan untuk keluarkan lah. Okay, alright. So ni cash macam ni ni duit duit rupiah Indonesia, RM1,000. Ni masa saya pergi Indonesia lah, tahun 2018 saya pergi Indonesia dengan wife saya, pergi bercuti, pergi honeymoon, sambut birthday saya masa bulan April 2018, pergi dekat Bandung, Indonesia. So ni masa kemas-kemas kecicir satu note Bank Indonesia RM1,000 RM1,000. Okay, alright. So this is cash. Okay, tapi janganlah pakai duit rupiah, pakai duit ringgit untuk melabur dalam private mandate. Okay, dan kita boleh melabur dengan sangat mudah kalau kita melabur menggunakan cash. Dengan beberapa klik sahaja, secara online sahaja, kita dah boleh buka account pelaburan melalui private mandate. Dan Alhamdulillah, just nak share dengan anda, seramai 8 orang peserta Autopilot Investment Circle kita dah berjaya membuka account private mandate kita lah. Okay, alright. Jadi private mandate ni dah berjaya, kita bantu orang untuk membuka account private mandate. Dan kalau anda berminat nak melabur dalam private mandate, insyaAllah saya dan team Invest For Me boleh bantu anda untuk memulakan langkah dalam pelaburan private mandate. So apa yang bestnya tentang pelaburan private mandate ni adalah kita tak perlu menguruskan, kita tak perlu handle pelaburan kita, sebab tugas untuk melabur tersebut kita serahkan kepada license fund manager. Jadi kita hanya sediakan modal sahaja
dan kita tengok pelaburan kita diuruskan oleh licensed fund manager. Okay, in terms of keuntungan, boleh untung ke tak melabur dalam private mandate ni? Jawapannya, melabur ni mana-mana medium pelaburan yang melibatkan money market, contohnya macam equity saham, pelaburan saham ataupun unit trust, dia ada turun naik, maka dia ada risiko kerugian dalam pelaburan tersebut. Boleh untung, boleh rugi. Sama je kalau kita melabur sendiri pun boleh untung, boleh rugi. Jadi kalau orang tanya saya boleh untung tak melabur dalam private mandate ni, sama je macam kalau kita melabur sendiri pun boleh untung dan boleh rugi. Jadi kita bila kita nak melabur dalam private mandate ni, kita jangan terlalu risaukan pasal untung dan rugi tu. Okay, yang penting kita boleh diversify, alright, dan kita serahkan kepada licensed fund manager dan mereka akan buat yang terbaik untuk kita. Cuma sekiranya pelaburan tidak berjaya ataupun pasaran kurang menarik, kurang bagus, okay, ketika kita masuk melabur tu ada risiko rugilah. Walau bagaimanapun, kalau rugi pun, the worst case scenario yang boleh berlaku adalah kita rugi semua modal yang kita letak dekat dalam private mandate tersebut. Kita tidak akan berhutang ataupun kita tidak akan rugi yang besar sampai kita kena bergolok bergadai lah. Tidak jadi itulah risiko yang ada dalam pelaburan private mandate. Kita boleh kehilangan wang, tetapi make sure wang tersebut adalah wang yang kita khaskan untuk tujuan pelaburan. Okay, jadi kalau anda nak melabur, anda kena ada mindset sebagai seorang pelabur. Mana-mana pelabur yang berjaya, mereka ada mindset pelabur di mana mereka ready untuk rugi, okay, dan mereka sanggup rugi 100%. Itulah mindset seorang pelabur yang berjaya. Okay, jadi kalau rugi tu perkara biasa, tetapi kalau untung tu, alhamdulillah, rezeki luar biasa kita sebut. Okay, jadi the idea adalah sekarang kita ada opportunity untuk melabur melalui private mandate. Kita boleh melabur menggunakan khidmat licensed fund manager. So adakah anda berminat untuk melabur menggunakan perkhidmatan licensed fund manager? Adakah anda berminat untuk melabur menggunakan private mandate, melalui private mandate ni? Okay, so itulah persoalan yang anda perlu jawab sekiranya anda nak terlibat dalam pelaburan melalui private mandate. Okay, jadi alhamdulillah saya pun dah mulakan melabur dalam private mandate pada tahun 2021. Kenapa saya melabur dalam private mandate? Jawapannya very simple, because of diversification. Okay, so saya nak diversifykan sumber pelaburan yang ada. So saya tak nak melabur dalam saham sahaja, saya tak nak melabur dalam hartanah sahaja, saya tak nak melabur dalam ASB sahaja, tetapi saya nak buat sebanyak mungkin. Yang penting ianya adalah sah di sisi undang-undang Malaysia dan juga ianya adalah patuh syariah. Okay, dua ni adalah kriteria paling penting yang saya akan pilih sekiranya saya nak melabur dalam pasaran saham. Okay, jadi saya harap perkongsian saya ni bermanfaat, okay, dan membantu anda yang telah pun melabur dalam unit trust. Anda cek anda punya pelaburan dalam unit trust dah berlaku menggunakan duit EPF sebelum ni. Jadi anda ada pilihan sama ada anda nak stop melabur dalam unit trust ataupun anda nak teruskan melabur dalam unit trust tersebut dan anda nak melabur dalam private mandate menggunakan cash. So pilihan di tangan anda. Okay, saya harap saya berkongsi info yang bermanfaat dan membuka minda anda tentang peluang dan possibility untuk melabur melalui private mandate. Okay, so adakah anda belajar sesuatu? Siapa yang sedang menonton ni, cuba respon dulu dekat ruangan komen. Okay, dan sekiranya anda berminat nak mendalami lebih banyak lagi tentang private mandate, just saya nak share dengan anda, pada 17 September 2021 saya akan kendalikan satu webinar secara percuma. Okay, nama webinar tersebut adalah Autopilot Investment Webinar, API Webinar. Okay, di mana dalam sesi tersebut saya akan terangkan lebih detail lagi tentang program pelaburan melalui private mandate ni, dan anda akan dapat jawapan ataupun penerangan yang lebih jelas. Sekiranya anda nak melabur dalam private mandate, pastikan anda register untuk join Autopilot Investment Webinar pada 17 September. Kita akan buat pada waktu malam, pukul 9 malam. Okay, dan kalau anda berminat nak daftar for Autopilot Investment Webinar, cuba komen nak di ruangan komen di bawah. Okay, nanti saya dan tim akan reply komen anda dan berikan anda
link untuk mendaftar secara percuma ke program Autopilot Investment Webinar. Okay, so ataupun anda boleh klik link yang saya sediakan dekat ruangan live caption ni. Ada satu Google Form, anda boleh klik dekat situ dan anda boleh terus daftar untuk ke Autopilot Investment Webinar. InsyaAllah secara percuma sahaja, tak perlu bayar apa-apa. Yang penting anda dapat penerangan yang jelas tentang pelaburan melalui private mandate, dan saya harap saya dapat berjumpa dengan anda dalam Autopilot Investment Webinar. Okay, Izzuddin Nur Azman nak. Okay, Raudatus Saufa Hussein nak. Okay, kepada yang komen nak tu nanti tim saya akan reply anda dan pastikan anda daftar untuk Autopilot Investment Webinar. Okay, dan kalau anda dah daftar Pak Long JB dah daftar, terima kasih kerana daftar. So pastikan anda invite rakan-rakan anda untuk join sama-sama. Okay, bila kita ada rakan-rakan ataupun keluarga yang sama-sama faham tentang private mandate ni, kita akan dapat kejelasan tentang keputusan yang kita nak buat untuk melabur dalam private mandate. Okay, Azura Rajiani, okay, dah daftar. Terima kasih kerana dah daftar. Jangan lupa untuk invite rakan-rakan anda untuk join our session pada 17 September ni. Kalau boleh kita nak ramai-ramai. Okay, the more the merrier, lagi meriah, lagi seronok. Okay, dan kita dapat melabur bersama-sama. Okay, so setakat ini saja untuk sesi live pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Terima kasih kepada anda yang klik like dan share. Alright, insyaAllah ada masa kelapangan saya live lagi bersama dengan anda. Alright, dan semoga saya dapat membantu anda untuk mulakan langkah anda dalam pelaburan private mandate pada tahun 2021. Alright, dan make sure anda dapat tag name tag anda ada tertulis pelabur private mandate. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Invest For Me. You are TNM, you are the next millionaire. Jumpa lagi dan bye bye.